Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasaruhu wa wala. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa khabar pagi ni? Tidur ke tak tidur tu? Kan baru tak pagi ni. Dan yang penting sekali adalah pagi ni kita sentiasa ceria dan kita sentiasa maknanya bersemangat dalam kehidupan kita walau di mana kita berada. Jadi senang penonton, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Seperti biasa, kita mulakan pada malam ini dengan Asma'un Nabi, insyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Hashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahhar Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kutham Jami Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Rahah Kamil Iklil Muddathir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun alaikum ma'alum syahir syahid Syahid masyhud bashir mubashir nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Munzir nurun sirat misbah huda Mahdi munir da'in mad'u mujib Mujab hafi afu wali haku Qawi amin ma'amun karim mukarram Makin matin mubin mu'ammil wasul Zu quwatin zu hurmatin zu makana Zu izin zu fadlin muta' muti' Qadamu sidqin rahmah bushra Ghaus ghaisun ghiyas mi'matullah Hadiyatullah urwatu wuthqa Siratullah siratu mustaqim Zikrullahi sayfullahi Hizbullahi najmu thaqib Mustafa mujtaba muntaqa ummi Mukhtar ajir jabbar Abu Qasim Abu Tahir, Abu Tayyib, Abu Ibrahim Musyafa'un, Syafi' Salih, Muslih Muhaiminun, Sadiq, Musadik, Sidkun Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin Qaidul Ghururil Muhajjalin Khalilur Rahman, Barrun Mubirun Wajihun Nasih wakil mutawakilun kafilun Syafiq mukim sunnah muqaddas Ruhul Qudus Ruhul Haqi Ruhul Qisti kafin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa
khatibul umami, alamul huda, kashiful kurabi, rafi'ur rutabi, izzul arabi, sahibul faraji, asma'un nabi, sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, pagi-pagi kita berkatkan pagi kita insya-Allah dalam kita baca Asma'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita kenal 201 gelaran nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita akan menjadikan pertama kita kenal sebab gelaran-gelaran tu ada maksud-maksud dia. Siapa yang nak maknanya saya dah buka kitab mengajar Asma'un Nabi ni, syarah Asma'un Nabi ni dekat Masjid Bukit Jelutong, tapi sekarang PKP tak boleh ya. So maksudnya ada type dekat YouTube Ustaz Amin Asma'un Nabi. Nanti ada nombor 1 syarah dia apa 2 3 sampai saya dah lebih kurang syarahkan 100 nama lebih kurang. Tinggal lagi dalam 100 nama je lagi. Hanya mana kita boleh kenal. Dan bila kita kenal bab kata pepatah Melayu, hadis Melayu hadis Melayu, maka tak kenal maka tak cinta. Dengan kita kenal Nabi, kita kenal gelaran-gelaran Nabi SAW, menjadikan kita rasa macam dekat dengan Nabi SAW, insya-Allah. Okey, hari ini kita cerita apa? Apa khabar? Sedang pendengar, sedang penonton dan nurtizen sekalian. Jangan jadi netizen. Netizen ni ngata sana ngata sini, no. Kita buat satu grup nurtizen. Okey, kita tak nak benar netizen. Semalam saya kat Shopee kan. Ada orang mengata orang sana, mengata orang sini kan. Tengah ceramah pun mengata orang. So kita buat grup geng apa nurtizen. Okey, bukan netizen. Nurtizen. Okey, bima kakak sedang penonton yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Hari ini, pagi ni, saya nak cerita mengenai Dajjal. Okey. Saya nak cerita mengenai Dajjal. Okey. Pertama sekali, kuliah kita lebih kurang dalam 40 ke 50 minit. Jangan ke mana-mana kalau tak ada kerja. Kemudian kuliah kita ni akan kita bincang secara penceritaan. So maksudnya, dan kita nak kenal bukan untuk kita takut, supaya kita tahu macam mana kalau Dajjal ni maknanya datang, macam mana cara kita nak mengatasi dia, ataupun macam mana cara kita nak jaga diri kita dan ahli keluarga kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut ku anfusakum wa ahlikum nara. Maknanya jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah, sedang nurtizen yang saya sayangi sekalian. Okey. Jom kita mulakan. Hari ini kita cerita Dajjal. Kita mulakan mengenai kita manusia dulu. Ini selalu saya ulang-ulangkan. Manusia diturunkan, maksima dia adalah baru 10,000 tahun. 10,000 tahun. Nabi Adam sampai Nabi Isa 8,000 tahun. Nabi Isa ke kita Nabi Muhammad 2,000 tahun. Jadi maknanya 8,000 tahun. Habis tu ditemui satu jasad. Kan? Dikaji, struktur kulitnya berbelas ribu tahun. Macam mana? Kalau betul berbelas ribu tahun, dia macam manusia, tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Quran tu. Macam manusia. Jadi saya pergi ke Parsi, ke Iran. Antara Tehran dengan Isfahan ada satu tasik dipanggil Namaklik. Namak ni dalam bahasa Parsi garam, tasik garam. Macam lok mati lah kan. Jadi penyelam ni maknanya menyelam, jumpa satu jenazah. Kaji-kaji macam perak men sebiji berbelas ribu tahun. Kalau betul berbelas ribu tahun, dia macam manusia, tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Quran. Sebab itu kan surah Al-Baqarah ayat 30 Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai maknanya ketika Allah nak jadikan manusia, malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
Kenapa mahu menjadikan satu golongan yang membuat kerosakan dan akan menumpahkan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih kepadamu. Dan macam merujuk seolah ada macam manusia yang membuat kerosakan, menumpahkan darah, kan? Tapi Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui, kamu tidak mengetahui. Di mana diciptakan Adam alaihissalam. Sebab itu ada ulama yang mengarang kitab, tajuk kitab itu Adam sebelum Adam. Macam Adam tapi bukan insan. Sebab insan yang Allah sebut dalam Quran adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Okey. Kita bukan saja berpegang kepada maknanya pendapat ulama-ulama sirah kita. Kita tengok ahli ekologi. Ahli ekologi ni yang kaji muka bumi ni, kaji sejarah muka bumi ni melalui penemuan-penemuan mereka. Ahli ekologi menemui penempatan paling tua di dunia. Penempatan paling tua di dunia adalah di Jericho. Nanti boleh type dekat Google Jericho. Jericho ni dipanggil sebagai bandar the oldest and the lowest city in the world. The oldest and the lowest city in the world. Maknanya the oldest tu paling tua. Lowest city sebab dia memang tempat paling rendah di muka bumi. Paling rendah. 420 meter daripada paras laut. Maknanya dia ke bawah. 420 meter daripada paras laut. Ini kalau saya nak cerita lebih spesifik mengenai kota Jericho, ada benda menarik. Kalau kita baca surah Rum, Allah sebut Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Rum berperang dengan Parsi, Rum perang Parsi, ghulibatir Rum kalah. Di mana tempat itu? Fi adnal ard, di tempat paling rendah di muka bumi. Dulu ahli tafsir pun tak boleh cakap kat mana tempat dia. Ada ulama tafsir kata di Jericho. Sekali saintis kaji, ahli ekologi kaji, betul. Jericho is the lowest city in the world. Itu mukjizat dari sudah Rum. Allah sebut Oh Masya Allah. Jadi kalau kita berjalan, kita melihat jejak Rasul. Maknanya cerita sejarah ni, maka kita akan nampak, ya Allah, Quran sebut 1400 tahun dulu. Maknanya saintis pun tak boleh nak mengesahkan waktu tu. Kurun ke-19, saintis mengesahkan situ adalah tempat paling rendah di muka bumi. Maknanya 420 meter daripada paras laut. Boleh search nanti. The Jericho, the oldest and the lowest city in the world. Okay. So ini maknanya penempatan manusia paling tua di dunia. Paling tua di dunia adalah di Jericho. Maknanya penemuan ekologi. Maksud ada tempat masak, ada apa semua itu. Penemuan ekologi itu. Okay. Okey, so jadi maknanya penemuan maknanya penempatan manusia di dunia. Okey. 8,000 tahun sebelum Masihi 8,000 tahun sebelum Masihi. Okey. Okey, jadi apa yang kita nak faham adalah Nabi Adam turun ke muka bumi dengan dua benda. Satu, ilmu. Satu lagi, dia ada pengalaman berada di syurga. Syurga penuh kenikmatan. Kalau bahasa yang kita nak moden nak cakap sekarang adalah teknologi. Maknanya penuh dengan teknologi. Minta aja pling dapat. Macam kita lah sekarang kan. Ada setengah-setengah benda telah diteknologikan. Contoh macam kita nak panaskan air. Sekarang ada sistem air kan. Boleh panas, boleh sejuk kan. Maknanya ting je terus sampai. Maknanya satu teknologi yang tinggi. Jadi Adam AS turun ke muka bumi dengan dua benda. Satu, ilmu. Allah sebut dalam Quran, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Okay? Yang keduanya adalah dengan memori syurga. Dengan pengalaman yang ada di syurga. Jadi sebenarnya, Nabi Adam AS turun sebagai khalifah, dia membangunkan muka bumi ini. Dia membangunkan muka bumi ini. 8,000 tahun sebelum Masihi. Dia membangunkan muka bumi ini. Jadi maknanya Nabi Adam, dia cuba bangun, dia sebagai khalifah, dia bangunkan muka bumi ini. Berlalu masa, Nabi kedua adalah Nabi Idris. Tercatat dalam sirah, Nabi Idris adalah Nabi yang telah menggunakan teknologi. Maknanya dia telah membuat baju. Nabi Idris dia telah membuat berbagai-bagai benda. Maksudnya Nabi Idris. Nabi Idris adalah orang yang pertama, maknanya tanam dapat kapas dan sebagainya. Itu Nabi Idris AS. Okey. Dan kemudian teknologi berkembang. Sampai kepada zaman Nabi Nuh AS. Kita rasa macam orang dulu ni lekeh kan sebenarnya kan. Okay. Beza antara Nabi Adam AS sampai kepada Nabi Nuh AS adalah 1,600 tahun. Maknanya kalau 1,600 tahun, jadi kalau tarikh nak senang ingatnya adalah 6,400 tahun sebelum Masihi.
6,400 tahun sebelum Masihi, sebenarnya telah wujud satu teknologi kemanusiaan yang luar biasa. Sebab itu, kan, kaum Nabi Nuh terlalu sombong. Nabi-nabi lain, dia berhadapan dengan orang yang sombong juga. Tapi orang sombong pada nabi-nabi lain adalah individu. Maksudnya Namrud, contoh kan, Nabi Ibrahim, Namrud, Nabi Musa, Fir'aun, Nabi kita Muhammad, Abu Lahab dan Abu Jahal. Tapi Nabi Nuh AS, semua orang sombong. Kenapa sombong? Sebab mereka punya teknologi yang tinggi sebenarnya. Mereka punya teknologi yang tinggi sebenarnya. Sebab itu mereka mandang Nabi Nuh ni macam loser lah, macam tak boleh pakai lah, macam apalah golongan ni kan, buat kapal atas laut lah, apalah, ini macam lah. Mana dia merendah-rendahkan. Dan kenapa? Kita pelik tau. Kenapa Nabi Nuh AS tersenarai di kalangan orang ulul azmi? Ulul azmi mana Nabi yang hebat. Padahal kalau kita tengok, apa sangat sejarah Nabi Nuh dibandingkan Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Ibrahim dengan Namrud, Nabi Isa, Nabi Muhammad, kan? Maknanya soalan macam apa dia? Maknanya apa susahnya dia. Tapi kenapa ulul azmi? Sebab dia memang susah. Maksudnya kerana dia berhadapan dengan satu kaum yang sombong. Sebab itu Allah datangkan banjir besar. Seolah-olah reset balik teknologi kemanusiaan. Reset balik. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpa satu hint daripada Al-Quran. Bagaimana Nabi Nuh AS ketika banjir mulai besar, dia membuat kapal, dia memanggil anaknya fi mu'zilin. Anaknya itu di ceruk yang terpencil, mu'zilin, dan dia boleh bercakap. Kan? Wahai anakku, mari. Maknanya naiklah kapal bersama aku. Macam mana cara dia berkomunikasi? Kita ke sini, depan rumah kita pun terpaksa memekik-mekik, mungkin dengar, mungkin tak dengar. Tapi macam mana dia boleh berkomunikasi? Wahwa fi mu'zilin. Maknanya tempat terpencil, tapi dia boleh berkomunikasi dengan baik. Dan anak dia boleh berjawab balik dengan dia. Sebenarnya, zaman Nabi Nuh bukan zaman orang lekeh-lekeh. Dia zaman orang teknologi luar biasa tinggi yang kita tak tahu. Maksudnya, dia macam manusia dia reset balik. So, berlaku banjir besar. Kan? Kemudian, berlaku banjir besar 6,400 tahun sebelum Masihi. Lebih kurang, jadi kalau ikut ulama sirah, 6,400 tahun sebelum Masihi. Okey, reset. Dan selepas itu, kita tidak tahu sejarah manusia. Sejarah manusia lost. Kan? Hilang. Sampailah kerajaan Mesir tua. Kerajaan Mesir tua. 2,300 tahun sebelum Masihi. 2,500, 2,300 tahun sebelum Masihi, ada satu orang Raja Fir'aun. Nama dia Fir'aun Khufu. Fir'aun Khufu ni, dia membina piramid. Piramid yang dibina di Mesir itu, bukan Fir'aun zaman Nabi Musa. Fir'aun zaman Nabi Musa, 1,300 tahun sebelum Masihi. Fir'aun Khufu, 2,500 tahun sebelum Masihi. Maknanya Fir'aun Khufu. Maknanya beza 1,000 tahun. Yang hebat ni adalah Khufu. Fir'aun Nabi Musa, actionnya lebih, tak ada apa sangat pun. Mengaku Tuhan tu tak apa sangat pun. Tapi Fir'aun tu, yang membina piramid tu sebenarnya, bukan Fir'aun zaman Nabi Musa. Dia beza 1,000 tahun. Jadi, dalam ketika membina Fir'aun, piramid, Fir'aun Khufu, dia mencatatkan apa yang pernah manusia capai. Yang ketika tu, maknanya zaman dia tu tak boleh nak capai. Sebab tu kejap lagi, tolong Google, okay? Aeroplane inside pyramid. Aeroplane inside pyramid. Kita akan jumpa, maknanya figura-figura, ada kapal terbang, ada kapal selam dekat dalam piramid yang dibina oleh Fir'aun Khufu. Maknanya dia adalah orang yang mencatatkan apa yang pernah berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Jadi maknanya 6,400 tahun sebelum Masihi adalah zaman Nabi Nuh. Fir'aun Khufu lebih kurang dalam 2,500, 2,300 tahun. Maksudnya manusia hilang catatan sejarah selama 4,000 tahun. Maknanya 6,400 tahun sebelum Masihi Nabi Nuh. Kemudian berlalu masa 4,000 tahun selepas itu, maknanya 2,300 tahun Fir'aun Khufu.
maknanya 4,000 tahun kita tak tahu sejarah kita. 4,000 tahun kita tak tahu sejarah kita. Jadi maknanya kerajaan Mesir kuno menulis mengenai tentang apa yang pernah berlaku pada zaman Nabi Nuh AS. Maknanya cuba search dekat aeroplane inside pyramid, kita akan nampak dan terkejut teknologi tak ada. Kita rasa kita ni canggih sangat, tapi sebenarnya zaman Nabi Nuh AS ilmu telah Masya Allah dan luar biasa sebenarnya. Perkembangan ilmu tu sangat luar biasa. Okey. Sambung lagi. Okey. Lalu masa manusia zaman Nabi Musa 1300 tahun sebelum Masihi, baru masa zaman Nabi Isa AS. Zaman Nabi Isa satu Masihi lah. Zaman Nabi Isa satu Masihi Zaman Nabi Isa satu Masihi. Masihi ini, tahun Masihi ini merujuk kepada tahun Nabi Isa lahir. Okey. Berlalu masa. Zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi lahir kalau tahun Masihnya 570 tahun sebelum Masihi. 570 tahun sebelum Masihi adalah zaman Nabi kita lahir. Nabi kita lahir 570 tahun sebelum Masihi. Sebelum Masihi. 570 Masihi. Kita 2020 kan. Mana 1400 tahun dulu Nabi kita mendapat wahyu pada 610 Masihi. 610 Masihi Nabi kita Muhammad SAW mendapat Al-Quran. Okey. Orang kedua yang mendapat ilmu macam mana Nabi Adam AS adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maknanya satu kitab ilmu macam mana yang pernah dapat daripada Nabi Adam AS, satu ilmu dan memberi syurga. Nabi kita dapat Al-Quran itu merupakan satu kitab untuk manusia yang memang dibukakan kembali, maksudnya dibukakan kembali rahsia alam ini. Sebab itu dari dalam Al-Quran, bagaimana ulama bila Rasul dapat Quran, kemudian maknanya sampai generasi seterusnya pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka mengupas Al-Quran, mereka bertemu dengan ayat-ayat sains, lebih 500 ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Dan mereka kaji, akhirnya mereka bertemu ilmu matematik, ilmu sains, ilmu astronomi, ilmu apa lagi? Ilmu meteorologi ni ilmu besi meteorologi. Orang Islam ada teknologi besi yang luar biasa tau. Kita panggil Damas Steel ataupun Damascus Steel. Berdasarkan surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid Damas Steel. Maknanya Damas Steel ni campuran berpuluh-puluh besi dengan ada teknologi maknanya dibuat. Kemudian maknanya pedang orang Islam ni kalau bertemu dengan pedang Eropah, orang Eropah mesti akan mesti patah punya. Mesti akan patah punya. Damas Steel daripada Al-Quran juga. Kan? Kita tengok nama-nama Al-Jabir, Al-Khawarizmi, itu semua pakar matematik berdasarkan Al-Quran. Jadi teknologi barat adalah hasil daripada base Al-Quran yang telah maknanya diterjemahkan dalam kehidupan. Mereka sambung kajian itu sampai teknologi sekarang ni. Komputer sebagainya kan daripada teori binary dan sebagainya. Maksudnya asal daripada base apa yang orang Islam temui berasal daripada Al-Quran itu. Jadi Nabi kedua dan umat kedua yang mendapat teknologi panduan ilmu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita baru 1400 tahun. Betapa canggih kita 1400 tahun. Kita dah ada kapal terbang, kita dah ada electricity, kita dah boleh bercakap ni. Kita dah boleh bercakap jauh. Saya dekat rumah, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah kat rumah, tapi boleh mendengar perkongsian saya. Kan luar biasa teknologi ni kan. Luar biasa kan. Itu baru 1400 tahun. Bayangkan kalau kita nak tahu apa yang ada pada umat Nabi Nuh AS. Umat Nabi Nuh, Nabi Adam ke zaman Nabi Nuh kan 1600 tahun. Maksudnya, kalau kita nak tahu apa yang telah dicapai oleh umat Nabi Nuh lagi 200 tahun ke depan. Bayangkan kita baru 1400 tahun dah begitu canggih macam ni. Orang dah start sombong. Macam mana zaman Nabi Nuh AS lagi 200 tahun macam mana lagi 200 tahun. Lagi 200 tahun macam mana? Boleh bayang tak lagi 200 tahun? Boleh bayang tak? Sebab itu zaman Nabi Nuh macam teknologi tu reset balik. Dan sebab itulah
Kan maknanya banyak kadang-kadang ulama kata ini dah menghampiri akhir zaman. Seolah kita ni nak kiamat ni macam reset baliklah habislah. Kan? So maksudnya itu benda yang menarik yang kita boleh kongsikan. Okey. Okey, itu perjalanan So maksudnya kita kita ni mana dah timbul teknologi baru 1400 tahun dah canggih macam ini. Umat Nabi Nuh alaihi salam 1600 tahun daripada zaman Nabi Adam. Lagilah canggih. Sebab tu dia sombong sebab tu Nabi Nuh buat kapal kan. Apa benda kau ni Nuh buat kapal? Kita dah boleh bukan saya kapal terbang, boleh hilang, pling sana, pling keluar sini. Maknanya boleh berkomunikasi macam ini, dan sebagainya. Jadi bimbang kakak tuan-tuan muslimin rahmat Allah sekalian. Okey. Sekarang kita nak cerita pasal Dajjal pula. Kita nak cerita pasal Dajjal. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan pada kita bahawa manusia pertama, Nabi pertama yang mengingatkan kaumnya mengenai Dajjal adalah Nabi Nuh alaihi salam. Orang pertama yang mengingatkan kita pasal Dajjal adalah Nabi Nuh alaihi salam. Maksudnya, at least Dajjal telah hidup pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Maksudnya apa? Maksudnya dia adalah umat Nabi Nuh yang geng-geng sombong-sombong belaka ni. Sombong-sombong belaka ni. Sebab itu satu orang sahabat bernama Sayyidina Tamim Ad-Dari, ketika dia berlayar, dia berlayar ke laut dan dia terdampar 30 hari dia maknanya lost daripada dia punya heading dia, terdampar di satu pulau. Kemudian sampai-sampai dia pun nak cari bekal air, dia nampak satu binatang dipanggil Jassasah. Jassasah ni binatang berbulu. Mungkin kalau nak senang faham macam Star Wars cerita kan dia orang binatang berbulu tu kan. Mungkin binatang berbulu. Dia heret Tamim Ad-Dari dan kru-kru dia ni pergi masuk ke dalam satu gua, bertemu satu orang yang terikat. Orang tu besar badan dia dan dia berbual-bual dengan orang itu, dan akhirnya orang tu kata apa? Dialah Dajjal. Dialah Dajjal. Okey. Pertama sekali kita tengok daripada hadis Nabi SAW adalah maknanya Nabi pertama yang mengingatkan kaumnya Dajjal Nabi Nuh AS. Satu. Yang keduanya badan besar-besar ni last adalah zaman Nabi Nuh AS. Zaman Firaun Kufu tu 2300 tahun sebelum Masih, badan dah besar-besar kita dah. Jadi maknanya last orang besar-besar ni adalah zaman Nabi Nuh AS. Sebab itu sebahagian ulama sirah kata Dajjal sebenarnya umat Nabi Nuh AS yang memang ada ilmu, bahasa moden, ada teknologi lah kan. Sebab tu dia sombong sangat. Dia keluar, dia mula mengaku Tuhan. Dia tengok kita ni, mungkin dia tengok kita seolah ada pistol, ada kapal terbang, ada apa. Dia kata, apa benda korang ni pakai? Sebab itu Dajjal, dia boleh berpindah daripada timur ke barat dengan sekelip mata. Tak perlu kapal terbang ni. Bahasa lama dia sebut sihir lah. Bahasa moden kita sebut teknologi. Dia orang yang ada seperti mana zaman Nabi Nuh AS. Soalannya, kenapa dia boleh hilang kalau betul 6,400 tahun sebelum Masihi, kita 2020 Masihi, macam mana dia boleh hidup selama itu? Jom kita bahaskan. Jom kita bahaskan. Okey. Saya dengan izin Allah SWT dalam dunia diving, saya belajar detail mengenai gases ni. Okey. Kita sebenarnya ibu bapa kat tuan-tuan sekalian, ni saya nak cerita dan kita tengok teori sains dan bagaimana Dajjal masih boleh hidup selama beribu tahun itu. Okey. Kita sedut oksigen ni kan, sebenarnya 21% adalah oksigen. Bukan 100%. 79 adalah nitrogen. Sebenarnya bukan 79, 78 point sebab dia bukan saja nitrogen, dia ada argon, dia ada gas-gas yang lain Tapi persen dia kecil sangat. Kita katalah maknanya nitrogen semualah nitrogen. 79% adalah nitrogen, 21% adalah oksigen. Ini kita sudut sini kita sudut. Okey. Kenapa dinosaur boleh mati tiba-tiba? Ada yang kata macam
gempa bumi lah, ada kata meteor jatuh lah. Sebenarnya tidak. Kalau meteor jatuh, tentulah tempat itu, tentulah tempat kita tak ada meteor gempa bumi. Tanah Semenanjung, Tanah Melayu bukan tempat gempa bumi. Mestilah dinosaur ada ke tempat kita. Kenapa dinosaur tiba-tiba hilang? Sebenarnya dulu kandungan gas oksigen kita adalah 35%. Dan mungkin lebih daripada itu. 35%. 35%. Sekarang 21% je. Habis Ustaz, saya pergi hospital, maknanya pakai alat tu kan. Tengok 100%. 100% tu saturation. Daripada 21% tu, daripada 21% tu, kita sedut saturation kita, mana kita berabsorb 100% ataupun tak. Itu daripada 21%. Mana saturation tu yang kita pakai alat tu kan, doktor tu kan. Tapi 21%. Dulu oksigen pernah 35% dan mungkin lebih. Jadi maksudnya apa? Maksudnya binatang besar boleh hidup. Binatang-binatang besar boleh hidup. Macam kita lah, kita 21%. Kalau oksigen drop 16%, 15%, kita tak boleh hidup lah. 16% kita jadi hypoxia. Hypoxia ni maknanya kita kekurangan oksigen. 10% mati. Jadi yang tinggal apa? Yang tinggal adalah binatang kecil-kecil. Ataupun evolusi menjadikan badan manusia makin kecil. So kita menjadikan kita akan boleh cukup oksigen walaupun kadar oksigen itu sikit. Katakan tinggal 12%, 11%. Maknanya kita boleh hidup kecuali kalau kita ada berevolusi badan kita kecil jadi ketok-ketok semua orang tu kan. Okey. So sebab itu dinosaur dan sebagainya tiba-tiba boleh mati satu dunia sebab apa? Oksigen drop daripada 35% jadi 30%, jadi 25%, sama 21%, binatang tak akan boleh hidup. Dinosaur tak akan boleh hidup. Tak akan boleh hidup. Dinosaur tak hidup. Tapi ada binatang-binatang dia tak mati, cuma hibernate. Hibernate maknanya dia tak aktif. Dia tak mati tapi tak aktif. Dia hibernate. Sebab itu kalau kita tengok kenapa nanti di akhir zaman hampir pada hari kiamat binatang pelik-pelik ni boleh keluar. Ya'juj dan Ma'juj tiba-tiba keluar. Dajjal tiba-tiba keluar. Kemudian apa lagi? Dajjal, Ma'juj, Jassasah, Dabah, itu semua binatang-binatang pelik yang sekarang tak ada. Kenapa tiba-tiba boleh ada? Sebab apa? Mungkin, wallahualam, dua benda. Sama ada kadar oksigen makin naik daripada 21% jadi 22, 23, 25, naik 35%, binatang-binatang hibernate ni semua hidup balik. Dan tanda hari kiamat apabila keluarnya Dajjal, Dabah, Ya'juj dan Ma'juj, maknanya binatang-binatang ni boleh hidup. Dan oksigen ni adalah gas yang agresif. Kenapa Allah tak kurniakan kita 100% oksigen? Oksigen mudah terbakar. Maknanya kalau 100% oksigen mudah terbakar benda tu. Dan kan antara tanda hari kiamat banyak berlaku kebakaran. Maksudnya apa? Oksigen akan naik. Dua benda, dua lah, sama ada dia naik ataupun pressure meningkat, jadi oksigen walaupun 25%, kalau meningkat pressure dia jadi sekali ganda kan. Kalau 21% dia akan jadi 42%. Dan sebab itu kan nanti antara tanda hari kiamat berlaku api yang besar daripada Yaman sampai terlihat di Syam, di Syria kan. Kenapa boleh tiba-tiba ada api besar? Maksudnya oksigen naik. Sebab itu tiba-tiba dia boleh hidup dia balik. Dan sekarang ni dia banyak hibernate lah. Dan sebab itu Tamim Ad-Dari, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, Tamim Ad-Dari menceritakan kita dalam hadis Nabi SAW bahawa dia bertemu Dajjal di dalam gua yang dalam. Maknanya gua tu maknanya oksigen dia cukup, maknanya tak menyebabkan dia mati, tapi dia hibernate. Kan? Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin sekalian ni. Okey. Nanti saya akan save perkongsian kita. Tekan butang share bagi yang tengah dengar kat FB. Saya akan kongsikan dekat YouTube juga kisah ni kan. Tapi Masya Allah, apabila kita baca hadis Nabi SAW, kita kaitkan dengan sains-sains sekarang ni, kita akan nampak Masya Allah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kebakaran Australia, adakah tanda-tanda ke Ustaz? Kebakaran Australia normal. Maknanya ini kebakaran disebabkan oksigen yang tinggi. Oksigen kalau tinggi percentage dia mudah terbakar. Okey. Saya cerita ni bukan untuk kita takut tau. Untuk kita faham dan kita nampak kebesaran Quran ceritalah dan macam mana persediaan kita Macam mana persediaan kita tu. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian. Okey. So,
Kita rasa kita canggih sangat dah. Kita ada senjata nuklear kan. Kita ada senapang, kita ada pistol, kita ada peluru dan sebagainya. Bagi umat Nabi Nuh AS, itu semua tak ada apa-apa. Benda korang pakai benda ni kan. Jadi besok perang akhir zaman, senjata moden tidak berfungsi. Habis itu orang balik pada pedang apa semua. Pedang tu pun bukan macam pedang yang kita jangka. Mungkin pedang juga, tapi ada teknologi yang kita tak faham. Maknanya pada ketika itu kan. Maknanya tapi bukan senapang ni, maknanya dah ketinggalan. Sebab tu tidak dipakai. Dia bukan kita backward, balik kepada belakang yang kita hilang bertamadun. Tidak. Maknanya satu evolusi senjata yang senapang ni semua macam leki lah. Macam, apa benda kau pakai ni? Zaman tu mungkin kena tembak pistol senapang tu macam kena lastiknya. Apa benda kau ni kan? Macam kali barangkali macam gitulah kan. Macam kali macam tu lah kan. Okey. Ini bimbang kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi maknanya apa benda yang menarik yang kita nak cerita bila hadis-hadis Nabi ni kita pandang daripada sudut sains dan sebagainya, kita nampak satu correlation antara sains dan juga hadis-hadis Nabi SAW ini kan. Itu yang sangat menarik. Okey. So, satu ketika kata Nabi SAW, Dajjal keluar. Kenapa Dajjal begitu sombong? Oh, sombong Dajjal. Dan tak terlawan teknologi. Tak terlawan. Maksudnya tak ada siapa manusia kan? Tapi sebelum Dajjal keluar, dia ada Imam Mahdi keluar dulu. Jadi kita ada sign lah. Orang taklah tiba-tiba dia keluar kita takut aku tak. Imam Mahdi keluar dulu. Jadi kita ada sign dulu. Jadi ketika Imam Mahdi keluar, Imam Mahdi ni akan memerintah seluruh negara-negara Islam dan maknanya menundukkan negara-negara kafir. 7 tahun dia merintah, barulah keluarnya Dajjal tu. Jadi at least kita ada sign. Kita ada sign. Maknanya taklah tiba-tiba Dajjal keluar kita pun freak out. Takut kan. Maknanya ada sign dulu. Okay. So jadi ketika Imam Mahdi keluar dan ketika Dajjal keluar, Imam Mahdi tidak mampu melawan Nabi Dajjal ini. Oh, itu Dajjal mengaku Tuhan. Dia boleh pergi satu tempat ke satu tempat sekelip mata. Kita setakat ni teknologi tak ada ya. Kita ni pakai naik kapal terbang. Saya pergi ke Palestin, sini ke Jordan bukan dalam 12 jam perjalanan naik kapal terbang. 12 jam sana kan. Pun dah laju dah tu. Kita ingat laju dah. Dia sekelip mata tau. Timur ke barat sekelip mata. Timur barat sekelip mata je. So ini maknanya itu apa yang ada pada dia dan menyebabkan manusia tak terlawan. Sampailah Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, kalau kita nak bahasa moden nak senang faham, hibernate jugalah. Dia tak mati ya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Nabi Isa alaihi salam mengikut sebahagian ahli rawi kata dia diangkat ke langit umur dia 32 tahun. Maknanya dia lahir 1 Masihi, 32 Masihi dia angkat ke langit. Ada yang kata berpendapat 27 Masihi angkat ke langit. So atas langit kita ni udara kita nipis tau. Mana bukan 21%. Bukan 21%. Setiap 1000 meter, mana 1 kilometer, setiap 1000 meter kita kekurangan 0.7% out of 21% tu tadi. Lepas tu kalau orang ke atas, terbang katakan 30,000 kaki tu kan. Kalau dia kata orang nak terjun 30,000 kaki, dia kena pakai oksigen. Maknanya kalau ada kata kapal terbang terpecah ke atas, orang kesian kena ke bawah terempas. Sebenarnya atas tu dah meninggal dululah sebab oksigen tak cukup. Sebab dia makin nipis. Jadi bahasa moden dan senang faham, Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa berada di langit? Kenapa langit kedua? Dan kenapa dia tidak mati? Hibernate maksudnya hibernate lah. Macam mana Dajjal berada di bawah bumi, Nabi Isa maknanya umur dia kalau dah 2020 tahun dah. Kenapa tak mati? Sebab dia tak mati, dah hibernate. Bahasa moden hibernate lah, nak pernah faham kan? Bahasa modennya kan. Nabi Isa bukan kat syurga. Nabi Idris saya akan kongsikan untuk masa akan datang. Nabi Isa di langit yang kedua. Langit kedua langit kedua pun ada khilaf dia. Langit kedua ni bagian atmosfera yang mana? Wallahu a'lam itu pun ada perbahasan dia. Okey, maka diturunkan Nabi Isa di Manaratul Baida. Manaratul Baida ni di Menara Putih. Menara Putih di Syam. Ulama-ulama banyak berijtihad mana Menara Putih itu. Menara Putih dekat Masjid Umawi, dekat Syria, dekat Damsyik ada satu masjid dia ada Masjid Umawi nama dia, lama masjid tu. Dekat masjid tu ada kepalanya Nabi Allahumma salli alaihi Nabi Yahya alaihi salam.
Nabi Yahya kan orang kafir kan penggal kepala dia 3 orang kan Nabi satu zaman, Nabi Isa, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Nabi Yahya disembelihnya, kepalanya ada di Damsyik kan. Nabi Zakaria digergaji kepalanya, makamnya ada dekat sekitar Jerusalem. Nabi Isa nak dibunuh, Allah angkat ke langit. Maka ketika Nabi Isa AS itu diturunkan ke muka bumi, dia mempunyai bahasa moden teknologi ni kan, mukjizat ataupun teknologi yang setanding dengan Dajjal. Sebab itu gelaran Nabi Isa dengan gelaran Nabi Isa dengan gelaran Dajjal sama, Al-Masih. Al-Masih Isa, Al-Masih Dajjal. Al-Masih ni berasal daripada perkataan masaha. Masaha ni maknanya menyapu. Maknanya dekat tangannya itu dia boleh buat sesuatu mukjizat. Macam Nabi Sulaiman mukjizat pada cincin dia. Nabi Musa pada tongkat dia. Nabi Isa ni pada tangan dia. Sebab tu ketika Nabi Isa AS nak dibunuh dan orang diserupakan Nabi Isa, kenapa tak dipenggal, kenapa tak diikat tangan belakang, dibakar macam orang dulu kan, atau dipancung je? Kenapa tangannya itu disalib, tangannya itu direnggangkan? Tak nampak kan? Macam ni, dia renggang macam itu kan? Kenapa dipaku, direnggangkan? Supaya tangannya itu tidak bercantum. Sebab kalau dia bercantum, dia boleh membuat sesuatu benda. Dia boleh membuat satu benda kalau tangan itu bercantum. Sebab dia berada di tangannya. So, apa yang ada pada Dajjal, ada pada Nabi Isa AS. Apa yang ada pada Nabi Isa AS, ada pada Dajjal. Dajjal boleh menghidupkan orang, Nabi Isa boleh menghidupkan orang mati. Dajjal boleh menghidupkan orang mati. Nabi Isa boleh menurunkan hidangan dari langit. Dajjal boleh menurunkan hidangan dari langit. Kan? Nabi Isa boleh mengubat penyakit yang pelik-pelik. Dajjal boleh mengubat penyakit yang pelik-pelik. Sebab itu dalam kitab mengenai Nabi Isa ada menyatakan bahawa idzal masih yaqtulul masih. Al-Masih saja yang akan dapat membunuh Al-Masih. Maknanya Al-Masih Isa saja yang akan dapat membunuh Al-Masih Dajjal, atau dalam bahasa Melayunya apabila buku bertemu ruas. Bertemu ruas. Maknanya orang lain takkan mampu. Maknanya bisa dengan Dajjal saja. Kan? Dan kita sebenarnya, ibu bapa kakak sekalian, kita dengar kisah Nabi Isa ni, kita dengar dah happy ending dia. Kita dengar macam tentulah Nabi Isa menang, Dajjal dibunuh, tapi tidak semudah itu. Sebenarnya pertembungan dia pertembungan yang sama hebat. Sama hebat pertembungan dia. Dia bukan semudah. Sebab kita baca ending, happy ending dia. Kalah, Dajjal mesti kalah. Tapi tidak semudah itu. Banyak yang syahid. Dan kita akan tengok benda-benda pelik-pelik berlaku. Contohnya, semua pokok-pokok dan batu-batu mengeluarkan gelombang yang boleh difahami oleh orang Islam. Ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah, tangkap ni orang Yahudi pengikut Dajjal ada di belakang aku ni, di bawah aku ni, tangkap dia. Dia boleh mengeluarkan. Maknanya, pokok-pokok batu-batu ni boleh hidup tau. Dia boleh mengeluarkan gelombang yang boleh difahami. Kecuali satu pokok yang bernama gharqad. Pokok gharqad ni, dalam bahasa saintifik dia pokok oleander. Pokok oleander, dia tak bercakap. Ibu kakak tuan-tuan sekalian, Yahudi ni percaya pada hadis. Sebab apa? You kena Yahudi pada hadis. Saya biasa pergi Palestin, saya biasa orang pergi Masjid Al-Aqsa, saya biasa berbual dengan orang Yahudi. Orang Yahudi, oleh kerana banyak para nabi diutuskan pada orang Yahudi, nature percaya benda gaib memang ada pada dia. Dia lebih khurafat daripada orang Melayu sendiri tau. Dia lebih khurafat lagi sebab nature percaya benda gaib dia ada. Dulu kan ada satu Ariel Sharon. Ariel Sharon ni dia punya bekas presiden dia kan, Perdana Menteri dia. Ariel Sharon ni kan koma berapa tahun. Saya pernah tanya dia, kau kat Israel kan, teknologi kau bukan sikit-sikit, kau memang hebat sebenarnya kan. Kau tahu dia sakit dah, dan dah tahu dah dia pakai life support je. Dia kata tak. Sebenarnya dia ni kena curi, kena sihir dengan orang Islam. Dia percaya benda sihir itu top professional tau. Sebab itu pada 2012 kan, mereka melancarkan kempen untuk menanam pokok oleander ni atau pokok gharqad ni di mana-mana tempat, kat rumah mereka apa semuanya. Sebab Nabi sebut besok akhir zaman ketika peperangan berlaku antara Dajjal dan juga orang beriman, maka seluruh pokok-pokok akan bercakap, ya ibadah Rahman, wahai hamba Allah,
Tangkap ini, di belakang kami ini ada pengikut-pengikut Dajjal. Kecuali pokok Gharqad. Pokok Gharqad tu maknanya dia daripada golongan minhum, daripada golongan orang-orang yang pengikut-pengikut Dajjal ni. Mereka purposely buat kempen tanam pokok Gharqad. Jadi kita jangan tanam pokok Gharqad dekat rumah kita. Nanti Yahudi menyorok kat rumah kita. nanti orang-orang pengikut Dajjal ni maknanya apa menyorok kat depan rumah kita kan. Okey. Sebagai dia bukan pokok Krismas pokok dia macam pokok bunga raya, batang dia besar, kemudian dia rimbun di sini rimbun. Jadi kalau tak trim tu dia memang rimbun macam ni. Kalau menyorok dalam tu orang tak nampak. Pokok Gharqad dia menyorok punya tu kan. Jangan tanam pokok Gharqad dekat depan rumah kita. Pokok dia memang cantik, bunganya cantik, tapi nanti Yahudi dia nyorok dekat rumah kita nanti. Okey, jangan. Okey. Memang kakak tuan-tuan sekalian. Okey, sebagai penutup dia. Sekejap je pejam celik sejam dah pejam celik sejam Okey. Sebagai penutup dia. Okey, saya nak kongsikan amalan paling mudah. Okay, ni kena tengah PKP ni, banyak duduk rumah kan. Ibu-ibu kakak ambil Quran, surah Al-Kahfi. Surah Kahfi, hafal ayat 1 sampai 10. Kan? Baca paling kurang seminggu sekali. Kalau tak hafal pun tak apa. Sebab kelebihan surah Kahfi, getaran-getaran dan letupan-letupan bacaan itu apabila kita baca, dia menggetarkan ahli-ahli sihir termasuk Dajjal. Jadi barang siapa mengamalkan surah Kahfi, maka Dajjal tak berani dekat kat dia. Letupan-letupan tu macam kalau kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Kan letupan-letupan kita punya makhraj ni kan. Makhraj tu menggetarkan dia. Jadi ahli sihir dan Dajjal tak berani untuk merapat dan dekat pada orang yang mengamalkan surah Kahfi. Ta'rifan mengamalkan paling kurang seminggu sekali baca. Daripada kita hafal lagu ke, tak buat apa-apa ke, boring ke, tidur je banyak kan. So do something untuk kebaikan diri kita kan. Baca. Bila nak mula, hari ni mula. Jangan tangguh-tangguh. Dan benda tu tak susah, benda tu tak banyak pun. Kalau kita baca hari-hari, ulang. Saya ingat kita boleh hafal. So hafal, baca kan. Pesan anak kita, cucu kita, pesan. Benda ni pesankan. Kan? Sebab mungkin ayah kita tu kurang memahami perkara ini, dia tak pesan kat kita. Kita yang dah dengar, dah tengok pada hari ini kan, perkongsian saya, pesan kepada anak kita supaya mengamalkan surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Okey, saya setakat di sini dulu perkongsian kita, insya-Allah. Panjang umur baraz, kita jumpa lagi malam ini. Malam ini satu perkongsian menarik. Saya insya-Allah akan bersama dengan Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Kita cerita mengenai pengurusan emosi. 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10. Bukan 101 sampai 10. Ayat 1 sampai 10. Ayat terakhir juga bagus untuk perubatan. Tapi getaran dan letupan yang menakutkan ahli sihir, termasuk Dajjal, 1 sampai 10. Yang 10 akhir tu bagus. Itu untuk perubatan Islam. Nanti kita boleh kongsikan pasal apa nama? Pasal perubatan Islam ni kita boleh kongsikan juga, insya-Allah. Ini kita cerita mengenai Dajjal tu. Maksudnya kita tahu asal usulnya. Aku tahu asal usulmu. Jadi Dajjal tak boleh tipu kita lah ya. Daripada di mana dia, macam mana dia, kita tahu. Macam mana dia boleh keluar besok dan sebagainya. Okey, jumpa malam ni pukul 10. Tekan butang share bagi FB. War-warkan, follow IG Ustaz Amin dan Ustaz Amin Official. InsyaAllah saya akan berpindah ke sana. Dan maknanya subscribe YouTube channel Ustaz Amin dan beri kebaikan kepada kita, insya-Allah. Jumpa malam ni, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa dan tasbih kafarah. Mari sama-sama kita aminkan dan sama-sama baca tasbih kafarah tu. Sebab di majlis ujung ilmu, barang siapa yang membaca tasbih kafarah, Allah ampunkan dosa-dosa dia, dan insya-Allah beberapa patah ilmu yang bermanfaat Allah kekalkan dalam hati dan minda kita. Itu kelebihan tasbih kafarah tu. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah kami dan ahli keluarga kami, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada gangguan jin dan syaitan, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di antara kami dan saudara-saudara kami Kau uji dengan sakit, ya Allah. Berikan kesembuhan dan kebaikan-Mu kepada kami dan kepada mereka, ya Allah. Terutamanya dan khususnya kepada yang berbahagia Datuk Haji Ismail Kamus, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. بارك اللهم لنا في الشهر رمضان بارك اللهم لنا في الشهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم taqabbal ya karim. Okey, kita akhiri sama-sama dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak yang sudi bersama saya pada pagi ini. InsyaAllah selamat maju jaya, ceria-ceria selalu pada sinar penonton dan kepada seluruh Nurtizen sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.